Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Masito dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Almazhar bin Daud akan membentangkan My State 12 bagi daerah Papar. My Local State Sabah 2019 Papar merupakan penerbitan statistik ekonomi dan sosial yang komprehensif di peringkat daerah yang meliputi 20 bidang maklumat asas seperti penduduk, perumahan, perbelanjaan, isi rumah, pendidikan, keselamatan awam, dan beberapa lagi maklumat asas yang lain. Definisi kualiti hidup menerusi laporan kualiti hidup Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri 2011 menjelaskan bahawa kualiti hidup sebagai merangkum kemajuan diri, gaya hidup yang sehat, akses dan kebebasan untuk memperolehi pengetahuan dan menikmati taraf hidup yang melebihi keperluan asas dan psikologi individu untuk mencapai tahap kesejahteraan sosial seiring dengan aspirasi negara. Menurut Laporan Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2013 daripada Unit Perancang Ekonomi menjelaskan bahawa kesejahteraan merujuk kepada pelbagai manfaat yang diperoleh dan dinikmati secara langsung atau tidak langsung serta menyumbang kepada kepuasan hidup individu masyarakat. Matlamat ini meliputi aspek sosial, alam sekitar, ekonomi, dan ekonomi adalah hasil daripada pelaksanaan pelbagai dasar, strategi dan program pembangunan sosioekonomi. Daerah Papar terletak di pantai barat Sabah dan mempunyai jarak 30 km dari ibu negeri Kota Kinabalu. Penduduk di daerah ini terdiri daripada 84.2% adalah warga negara, manakala 15.8% adalah bukan warga negara. Jumlah keseluruhan penduduk di daerah ini adalah seramai 1.673,000 dan kepadatan penduduk adalah sebanyak 134 per kilometer persegi. Luas kawasan Papar adalah seluas 1,248 kilometer persegi. Dari segi pendapatan rumah kasar bulanan penduduk mereka, purata penduduk di daerah ini adalah sebanyak RM5,733 ringgit. Dan daripada itu, daerah ini mempunyai 2 buah hospital dan 14 buah klinik kesihatan. Manakala bilangan sekolah di daerah ini adalah sebanyak 62 sekolah termasuk sekolah rendah dan menengah. Bilangan guru adalah sebanyak 2.070 orang, manakala bilangan keseluruhan murid dan pelajar adalah 22,000 orang. Dari segi keselamatan, balai polis terdapat 6 buah di daerah ini dan 2 balai bomba. Salah satu daripada kerangka konseptual kualiti hidup adalah kesejahteraan, dan kesejahteraan itu sendiri melengkapi daripada keselamatan. Dari segi statistik yang dikeluarkan oleh MyStat 12 menunjukkan bahawa jenayah kekerasan menurun ke 2.4% pada tahun 2009, manakala jenayah harta benda pula meningkat kepada 2.4%. Antara jenayah-jenayah kekerasan yang berlaku dicatatkan daerah Papar adalah kes rogol sebanyak 15 kes, kes samun 14 kes, dan kes mencederakan sebanyak 12 kes pada tahun 2019. Manakala dari segi kategori jenayah harta benda pula, kes kecurian merekodkan kes yang tertinggi iaitu sebanyak 171 kes, diikuti dengan pecah rumah sebanyak 111 kes dan kecurian kenderaan sebanyak 19 kes. Berdasarkan kepada carta 1 menunjukkan bahawa kes kekerasan yang berlaku adalah seperti kes rogol, samun dan mencederakan, dan juga bagi jenayah harta benda adalah kes-kes kecurian, pecah rumah dan juga kecurian kenderaan. Berdasarkan kepada carta ini menunjukkan bahawa keselamatan di daerah Papar ini agak membimbangkan dari segi bilangan dan juga carta tersebut. Berdasarkan kepada jadual 9 menunjukkan kepada bilangan IPD di Papar iaitu sebanyak 1 IPD, manakala bilangan balai polis adalah 3 dan bilangan pondok polis adalah 2. Jenayah yang agak berat yang pernah berlaku di daerah Papar adalah jenayah bunuh, iaitu pada tahun 2017 berlaku 1 kes, namun pada 2018 dan 2019 tidak terdapat kes bunuh. Walaupun hanya 1 kes pada 2017, kes bunuh ini merupakan salah satu kes yang agak berat dan juga memberikan kesan kepada kualiti hidup. Selain daripada itu, kes rogol yang terdapat pada tahun 2019 adalah sebanyak 2 kes dan meningkat kepada 15 kes pada tahun 2019, manakala kes samun dan juga mencederakan juga meningkat kepada 14 dan 15 kes pada 2019. Berdasarkan analisis ini, kes jenayah harta benda merekodkan kes yang tertinggi iaitu sebanyak 111 kes bagi pecah rumah, dan juga bagi kes-kes kecurian adalah sebanyak 171. Justru berdasarkan kepada statistik ini memberikan kesan kepada kesejahteraan dan kualiti hidup penduduk di daerah Sabah ini. Berdasarkan kepada jadual 5 menunjukkan kepada kualiti hidup yang mana pendapatan penduduk di daerah Papar puratanya adalah sebanyak RM5,733 ringgit, yang mana menunjukkan bahawa
penduduk di daerah papar ini untuk berbelanja dari segi peralatan, perbelanjaan keperluan rumah dan juga kenderaan, yang menyebabkan kepada dorongan kepada pelaku-pelaku jenayah ini untuk membuat kegiatan pecah rumah hasil daripada kegiatan pembelian dan juga keperluan penduduk-penduduk daerah papar ini. Selain daripada itu juga, bilangan stok pinjaman yang sedia ada yang seperti yang dicatatkan dalam judul 3 menunjukkan pada tahun 2019 sebanyak 12.201 unit bilangan yang sedia ada, di mana rumah teres merupakan bilangan yang agak tinggi yaitu sebanyak 4.161, dan juga bilangan rumah kondominium ataupun pangsa puri yaitu sebanyak 4.101 unit. Bilangan rumah yang ada yang dijadikan ini menunjukkan kepada dorongan kepada pelaku jenayah ini untuk melakukan kes pecah rumah dan kecurian di daerah papar ini. Seterusnya menunjukkan kepada bilangan penduduk di daerah papar yang disabitkan dengan kesalahan jenayah ataupun penggunaan dada. Rekod menunjukkan daripada 2017 hingga 2019 jelas menunjukkan bahawa tidak terdapat sembarang ataupun seorang penduduk di daerah papar yang disabitkan dengan kesalahan jenayah. Justru pelaku-pelaku jenayah dan kegiatan jenayah yang berlaku di daerah papar ini sebenarnya dilakukan oleh mereka yang berada di luar daripada papar dan bukan oleh penduduk daerah itu sendiri. Kedudukan geografi Papar yang agak dekat dengan bandar kota Kinabalu sejauh 30 km mendorong kepada mereka yang berada di luar Papar untuk datang ke daerah Papar dan melakukan kegiatan-kegiatan jenayah tersebut. Justru bagi meningkatkan tahap keselamatan awam di daerah Papar, perlu diwujudkan satu lagi ibu pejabat polis daerah bagi membantu dan mengekang kegiatan jenayah. Walau bagaimanapun, pewujudan IPD ini akan mengambil masa dan memerlukan kos serta kelulusan daripada pihak kerajaan. Justru untuk jangka masa singkat, tambahan bilangan balai adalah diperlukan sebanyak 6 buah balai bagi membantu dan mengekang kegiatan-kegiatan jenayah. Selain daripada itu, tambahan kepala penjawatan pegawai dan anggota polis juga diperlukan untuk melaksanakan tugas penguatkuasaan dan juga mengekang kegiatan jenayah. Selain daripada itu, pengaktifan semula kelab rukun tetangga bagi kawasan-kawasan yang dianggap panas, hotspot di perumahan teres dan juga perumahan pangsa puri bagi mengekang dan juga mengawal kegiatan-kegiatan jenayah di kawasan tersebut. Secara keseluruhannya, keselamatan awam merupakan salah satu indikator sosial yang penting bagi memastikan kualiti hidup. Justru kegiatan jenayah perlu segera dibencar dan diambil tindakan oleh pihak PDRM selaku agensi yang bertanggung jawab mengawal penguatkuasaan tersebut. Peranan masyarakat juga memainkan peranan penting bagi memastikan keselamatan awam sentiasa terjaga dengan menjadi mata dan telinga kepada PDRM. Dan dalam masa yang sama, pihak kerajaan perlu merancang dan menambah keperluan logistik dan perjawatan khususnya PDRM pada masa akan datang untuk memastikan keselamatan awam sentiasa terjaga. Sekian dan terima kasih.